Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dania Harisa binti Ahmad Hairi, PIB 19066 dari Ijazah Syariah dengan Pentadbiran Kehakiman Semester 7. Pada kali ini saya akan membincangkan tentang kedudukan Zawil Arham di dalam sistem pembahagian harta pusaka Islam. Persoalan Zawil Arham wujud sejak zaman Rasulullah SAW lagi. Namun, terdapat perselisihan ulama dalam mengkategori mereka sebagai waris atau bukan waris. Jadi, mari kita fahami kedudukan Zawil Arham. Zawil Arham dalam istilah fuqaha adalah kerabat si mati yang tidak mempunyai bahagian atau hak waris yang tertentu. Maksudnya, mereka yang tidak termasuk dalam golongan Ashabul Furud dan Ashabul Ashabah. Golongan ini jika dibenarkan mengambil pusaka, maka mereka adalah waris yang paling terakhir sekali setelah tak ada lagi waris Ashabul Furud dan Ashabul Ashabah kecuali suami atau isteri yang tidak boleh menghalang Zawil Arham mengambil pusaka. Terdapat perbezaan pendapat tentang pewarisan Zawil Arham ini. Golongan pertama berpendapat Zawil Arham tidak berhak mendapat pusaka dan mereka menegaskan apabila tidak ada Ashabul Furud dan Ashabul Ashabah, maka harta pusaka diberikan kepada Baitul Mal meskipun si mati mempunyai ramai waris dari kalangan Zawil Arham. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang dikeluarkan oleh Ali bin Umar menyatakan sesungguhnya Rasulullah SAW ketika ditanya tentang hak pusaka, iaitu saudara perempuan dari sebelah bapa ataupun dari sebelah ibu, baginda bersabda, sesungguhnya malaikat Jibril telah memberitahu kepadaku bahawa kedua-duanya tidak berhak menerima pusaka sedikit pun. Di sini jelas bahawa saudara perempuan dari sebelah bapa ataupun dari sebelah ibu adalah Zawil Arham yang sangat dekat darjat kekerabatan dengan si mati jika nak dibandingkan dengan kerabat yang lain. Namun mereka juga tidak berhak menerima pusaka itu. Pendapat ini adalah pegangan Imam Syafi'i, Imam Malik, Ibnu Hazm Al-Zahiri dan lain-lain. Golongan kedua pula berpendapat Zawil Arham boleh menjadi waris sekiranya tidak ada Ashabul Furud dan Ashabul Ashabah, termasuklah dalam keadaan waris hanyalah suami atau isteri sahaja. Zawil Arham adalah lebih berhak untuk menerima pusaka dari Baitul Mal kerana mereka memiliki kekerabatan dengan si mati dan lebih diutamakan untuk menerima pusaka tersebut. Golongan ini berhujah dengan Al-Quran menyatakan dalam surah Al-Anfal yang bermaksud dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian mereka berhijrah dan berjihad bersama-sama kamu, maka adalah mereka dari golongan kamu. Dalam pada itu, orang-orang yang mempunyai pertalian kerabat setengahnya lebih berhak atas setengahnya yang lain, yakni mereka lebih berhak dari orang lain dalam perkara bantu dan perkara mewarisi atau diwarisi harta benda. Menurut hukum kitab Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Surah Al-Anfal ayat 75. Dalil ini menunjukkan para kerabat secara umumnya lebih berhak untuk menerima harta pusaka di samping waris-waris yang lain, termasuklah Baitul Mal. Pendapat ini adalah pegangan Imam Abu Hanifah, sahabat-sahabatnya dan Ahmad Hanbal dan lain-lain lagi. Seterusnya, kaedah pembahagian pusaka Zawil Arham. Para fuqaha berbeza pendapat mengenai kaedah Zawil Arham menerima pusaka. Terdapat 3 pendapat, iaitu pendapat yang pertama adalah pendapat Ahlul Rahmi. Menurut pandangan ini, dasar pembahagian pusaka yang berlaku adalah semata-mata atas perhubungan darah. Oleh itu, pembahagian kepada Zawil Arham seperti anak perempuan antara anak perempuan kepada anak perempuan kepada ibu saudara atau anak perempuan kepada saudara lelaki dan ibu saudara atau sebagainya lagi adalah dilakukan secara sama banyak, sama ada mereka tu lelaki atau perempuan, sama ada jauh atau dekat kepada si mati. Yang kedua adalah pendapat Ahlul Tanzil. Pendapat ini dikenali sebagai penggantian waris, iaitu ahli-ahli waris dari Ashabul Furud dan Ashabul Ashabah menjadi perantara atau penghubung kepada Zawil Arham dengan si mati, seolah-olah seperti ahli-ahli waris tersebut masih hidup dan boleh menerima bahagian hartanya. Pendapat ini meletakkan Zawil Arham di kedudukan waris asal dengan tidak mengambil kira bilangan waris yang masih hidup, tetapi dengan
dengan melihat kepada siapa yang lebih dekat dengan ashabul furud dan ashabul ansobah, seterusnya harta tersebut akan diberikan kepada waris yang lebih dekat. Pendapat ini menjadi pegangan fuqaha mazhab Syafi'i, Hanbali dan Maliki, iaitu setelah fuqahanya menerima golongan zawil arham sebagai waris. Pendapat yang ketiga adalah pendapat ahlul qarabah. Menurut pendapat ini, pewarisan di kalangan zawil arham hendaklah berdasarkan kedekatan waris-waris berkenaan kepada si mati, iaitu sama ada dari segi pihak, tingkatan atau kekuatan perhubungan darah seperti mana yang berlaku dalam prinsip asobah. Pendapat ini juga dikenali dengan pendapat qarabah dan ianya diikuti oleh mazhab Hanafi. Pendapat ini merupakan pendapat paling terkemuka dan merupakan pendapat Ali bin Abi Talib. Kesimpulannya, dalam istilah ilmu faraid, berdasarkan kitab Al-Fiqh Al-Manhaj jilid 2 halaman 390, maksud zawil arham ialah kaum kerabat yang tidak menerima bahagian harta pusaka sama ada melalui kaedah fardu maupun asbah. Walau bagaimanapun, terdapat ulama mengatakan zawil arham juga boleh mewarisi harta dengan syarat tak ada waris yang menerima pusaka secara fardu atau asbah selain suami atau isteri, dan Baitul Mal tidak ditadbir urus dengan baik. Kerana jika ianya ditadbir urus dengan baik, maka Baitul Mal lebih diutamakan berbanding zawil arham. Itu saja daripada saya. Semoga kita dapat fahami kedudukan zawil arham dalam pembahagian harta pusaka Islam. Terima kasih.